Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak anda semua kelas 4 dan 5? Sihat tak sihat? Sihat ke tak sihat? Alhamdulillah. Kalian semua insya-Allah cikgu harapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Bagaimana berpuasa dalam norma baharu? Adakah semua baik-baik sahaja? Ya, cikgu pun mengharapkan kamu semua dapat mengadaptasikan situasi norma baru ataupun pandemik COVID-19 ini. Kamu dapat mengadaptasikan situasi ini dengan kehidupan seharian kamu. Ya, bagi cikgu itu adalah perkara yang baru juga. Namun kita semua seharusnya sentiasa peka dengan keadaan semasa. Baiklah, dalam situasi ini cikgu harapkan kamu semua dapat mengikuti kelas pada hari ini dengan penuh perhatian, dengan memberikan penuh perhatian dan serta jika ada buku ataupun pen, sila buat catatan ya. Baiklah murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kamu semua mendengar cikgu menyanyi. Ye, mesti kamu suka ya. Cikgu nak menyanyi pada hari ini. Ye, baiklah. Okey, lagu dia tak asing lagi, Bangau Oh Bangau. Saya yakin dan pasti kamu semua pernah mendengar lagu ini. Baiklah, cikgu akan menyanyikan lagu ini. Baiklah. Okey. Kalau cikgu nyanyi tak sedap, kamu jangan ketawa. Okey? Cikgu tahu suara cikgu tak sedap, tapi cikgu cuba untuk kamu semua ya. Baiklah. Okey, 1 2 3. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul, ikan tidak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa engkau timbul tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa engkau tak makan rumput? Macam mana aku tak makan? Perut aku sakit, perut aku sakit. Okey, baiklah. Penat cikgu menyanyi. Sudah lama agaknya tak menyanyi ya. Okey, baiklah. Okey, cikgu menyanyi itu bukanlah kata saja-saja, bukan suka-suka. Sebenarnya ada. Kalau kamu perhatikan lirik lagu Bangau Oh Bangau ini, sebenarnya ada mesej yang tersirat yang cikgu sampaikan yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mari kita perhatikan kepada lirik lagu Bangau Oh Bangau. Seperti mana yang tersedia di papan putih ini, kamu dapat lihat yang cikgu gariskan. Yang pertama, okey, kurus, perkataan kurus. Yang kedua, panjang. Yang kedua ialah panjang sangat. Dan yang ketiga ialah perkataan sakit. Okey, baiklah. Cikgu akan keluarkan balik ya, supaya kamu tidak keliru ya. Okey, yang pertama cikgu keluarkan perkataannya ialah panjang. Yang kedua, sakit. Dan yang ketiga ialah okey, baiklah. Dua saja. Cikgu lupa. Okey, panjang dan sakit. Untuk memudahkan cikgu ambil dua saja. Panjang dan sakit. Perkataan ini kamu rasa apa yang boleh dikaitkan dengan dua perkataan ini? Unsur-unsur perkataan ini. Apa dia? Ya, Faris. Ya, ini adalah kata adjektif ataupun frasa adjektif. Jadi, secara kesimpulan kecilnya, secara cikgu nak buat perkataan pada hari ini ialah sebenarnya pada hari ini cikgu akan memberikan pendedahan kepada kamu semua berkenaan topik pembelajaran kita, yakni
frasa adjektif. Siapa pernah saya yakin kamu sudah sebelum ini kamu sudah terbiasa dengan frasa adjektif. Tetapi pada hari ini kita cikgu nak mengajar ataupun ingin memberi penerangan yang lebih mendalam terhadap frasa adjektif. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu akan mengambil bahan pengajaran kita pada hari ini. Sementara itu, kamu semua boleh dalam keadaan senyap ya. Boleh regangkan otot-otot anda. Okey, baiklah, semua dapat lihat dengan jelas ya. Okey. Frasa adjektif. Yang pertama, cikgu akan menerangkan tentang binaan frasa adjektif, dan yang kedua ialah berkenaan fungsi frasa adjektif. Okey, sebelum tu, marilah kita mengetahui secara umumnya apa itu frasa adjektif. Frasa adjektif ialah sebuah frasa yang mana kata adjektif menjadi inti kepada frasa tersebut ataupun menjadi dasar kepada frasa tersebut. Kata adjektif, ya, seperti yang cikgu sudah terangkan sebelum ini, seperti perkataan sakit, perkataan panjang, itu adalah kata adjektif. Ataupun dalam erti kata mudah, kata adjektif ini mewakili sifat, kata sifat bagi kata nama. Okey? Jelas? Okey, baiklah. Jelas? Oh, maafkan. Yang tidak melekat ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian binaan frasa adjektif. FA ini adalah akronim bagi frasa adjektif. Faham tak faham? Okey, baiklah. Yang pertama, binaan frasa adjektif boleh dikategorikan kepada dua jenis binaan, iaitu yang pertama binaan satu perkataan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua ialah binaan dua perkataan. Okey. Binaan satu perkataan. Binaan satu perkataan ini mewakili kepada ataupun memberi makna kepada frasa adjektif yang diwakili oleh hanya satu perkataan ataupun satu kata adjektif saja. Kamu semua perlu ingat ya bahawa frasa adjektif ini boleh wujud dengan hanya satu kata adjektif saja. Okey. Dengan satu kata adjektif saja, sebuah frasa adjektif sudah dapat dibentuk. Contohnya seperti ini. Rumah jutawan itu besar. Okey, cikgu ulang. Rumah jutawan itu besar. Kata adjektif besar ini sudah mewakili frasa adjektif di dalam ayat ini. Okey? Faham? Okey, baiklah. Cikgu teruskan. Boleh cikgu teruskan kepada pembelajaran kita? Okey, terima kasih. Seterusnya, binaan yang kedua ialah binaan dua perkataan. Apa itu binaan dua perkataan? Seperti yang kita tahu, yang pertama ialah binaan satu perkataan mewakili kepada kata adjektif frasa adjektif yang diwakili oleh satu kata adjektif. Dan sebaliknya untuk binaan dua perkataan, frasa adjektif dibentuk dengan penggabungan dua kata. Tidak jelas, tidak mengapa. Okey, sabar. Cikgu akan terangkan. Okey, seperti yang pertama, di dalam binaan dua perkataan dia ada binaan yang pertama iaitu kata adjektif dengan kata adjektif. Gabungan satu kata adjektif dengan satu kata adjektif. Contohnya, dia ayat askar itu gagah berani. Okey, yang cikgu hitamkan ini, kamu boleh dapat lihat gagah dan berani. Gabungan dua kata adjektif, gagah satu dan berani satu. Maka terbentuklah frasa adjektif gagah berani. Okey, binaan dua perkataan yang kedua ialah kata adjektif dan digabungkan dengan kata nama. Secara umumnya ataupun secara lazimnya, binaan kata adjektif dengan kata nama ini mewakili unsur kiasan ataupun peribahasa. Maafkan saya, simpulan bahasa. Okey. Contohnya dalam ayat, mereka itu gila pangkat. Cikgu ulang, gila pangkat. Frasa adjektif di sini ialah gila pangkat. Gila pangkat ini membawa kiasan ataupun dalam erti kata lain, maknanya ialah gila pangkat seorang yang
yang menggila-gilakan terhadap jawatan, sebuah jawatan. Maksudnya orang yang kebulut pada jawatan. Itu kiasan maksud gila pangkat. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada fungsi frasa adjektif. Sebelum cikgu tanya binaan ciri ataupun binaan frasa adjektif sudah kamu fahami dengan baik ya? Tidak mengapa. Kalau kamu tidak masih tidak jelas, kita akan teruskan kepada aktiviti pengukuhan pada sesi yang seterusnya. Jangan risau. Seterusnya adalah fungsi frasa adjektif. Fungsi frasa adjektif terbahagi kepada 4, yakni yang pertama sebagai predikat, penerang bagi frasa nama, unsur keterangan bagi frasa kerja, dan yang keempat ialah sebagai subjek di dalam sesebuah ayat. Ini merupakan fungsi frasa adjektif di dalam sesebuah ayat. Baiklah, yang pertama, fungsi sebagai predikat. Frasa adjektif sebagai predikat. Contohnya, dalam ayat Faizal sangat berkarismatik. Berkarismatik ini adalah sangat berkarismatik ialah frasa adjektif dalam ayat ini yang menduduki sebagai predikat dalam ayat ini. Ataupun dalam kata lain, nak lihat predikat kebiasaannya di dalam sebuah ayat, dia berada di posisi akhir di dalam ayat tersebut. Seterusnya yang kedua, fungsi frasa adjektif yang kedua ialah sebagai penerang bagi frasa nama. Contohnya di dalam ayat, baju biru itu adalah baju biru itu kegemaran Azmi. Subjeknya adalah baju biru itu dan predikatnya kegemaran Azmi. Frasa adjektif biru menjadi penerang bagi frasa nama baju di dalam ayat ini. Ataupun dalam kata yang mudah ya, baju yang menjadi kegemaran Azmi ialah baju yang berwarna biru. Ini bermaksud baju biru ini menerangkan baju yang digemari oleh Azmi. Ya, betul. Itu yang fungsi yang kedua, iaitu penerang bagi frasa nama. Yang ketiga ialah sebagai unsur keterangan bagi frasa kerja. Bagaimana? Contohnya, bayi itu tidur lena. Keterangannya ialah lena, ataupun kata adjektif, frasa adjektif lena memberi keterangan kepada kata kerja tidur. Bagaimana dia tidur? Dia tidur dengan lena. Bagaimana dia tidur? Dia tidur tidak lena. Itu bermaksud unsur keterangan bagi frasa kerja. Okey, baiklah. Yang keempat adalah frasa adjektif juga menjadi sebagai subjek di dalam sesebuah ayat. Contohnya, merah lambang keberanian. Merah ini menjadi setengah orang berpendapat bahawa merah ini menduduki sebagai frasa nama. Namun jika kita lihat balik, sebenarnya merah ini adalah frasa adjektif ya. Okey, baiklah. Seterusnya, sebelum cikgu teruskan kepada aktiviti yang berikutnya, adakah kamu semua sudah jelas berkenaan dengan binaan frasa adjektif dan fungsi frasa adjektif di dalam sesebuah ayat? Macam mana anak-anak semua 4 dan 5? Nampak ada yang mengantuk tu? Okey tak okey? Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, baiklah. Nampaknya kamu sudah sedikit memahami tentang struktur binaan frasa adjektif dan serta fungsi frasa adjektif di dalam sesebuah ayat. Untuk kita mengukuhkan lagi pemahaman tentang frasa adjektif, marilah kita sama-sama lakukan aktiviti pengukuhan tentang frasa adjektif ini. Baiklah, frasa aktiviti ini ialah cikgu akan menceritakan sebuah cerita. Tapi kamu perlu mendengar dengan baik dan memahami dengan baik cerita tersebut. Kerana pada akhir penceritaan cikgu akan beri masa untuk kamu mengeluarkan frasa adjektif yang kamu jumpa dalam cerita tersebut. Okey, baiklah. Jelas? Okey, terima kasih. Cikgu akan menceritakan tentang sebuah cerita yang bertajuk Samurai dan Sang Merbah. Baiklah. Ceritanya berbunyi, pada suatu hari, seekor burung murai telah bertemu dengan seekor burung merbah.
Pada ketika itu, sang merbah sedang membuat sarangnya. Sambil ketawa, sang murai berkata, "Hai sang merbah, aku sangat kasihan melihat keadaan kamu ini. Setiap masa kamu terpaksa bermandi peluh. Lihatlah aku ini, hidup bebas terbang ke sana ke sini." Sang merbah lalu berkata, "Tak apalah wahai samurai. Aku membuat sarang ini sebagai langkah berjaga-jaga. Lagipun tidak lama lagi musim hujan akan tiba." Selang beberapa hari, samurai datang lagi ke tempat sang merbah. Samurai terkejut melihat sebuah tempat, sebuah sarang yang cantik telah pun siap dibina oleh sang merbah. Kebetulan pada masa itu hujan turun dengan sangat-sangat lebat. Samurai basah kuyup kerana tiada tempat untuk berteduh ataupun tiada sarang. Lalu lantas pada waktu tersebut, sang merbah berkata, "Wahai samurai, kalau kita ini ringan tulan, tentulah kita akan mendapat faedahnya. Sebaliknya, jika kita ini berat tulan, maka diri sendiri yang akan rugi." Samurai pada waktu tersebut berasa sangat malu akibat kata-katanya pada sang merbah sebelum ini. Okey, baiklah. Itu cerita berkenaan samurai dan sang merbah. Okey, kamu boleh lihat buku teks muka surat 57 kerana cikgu mengambil cerita sang merbah dan samurai ini dalam buku teks tersebut. Okey, baiklah. Boleh buka sekarang. Okey, sudah buka? Jadi, kamu buka buku teks muka surat 57 dan cikgu nak dalam masa 2 minit, cukup 2 minit. Okey, baik, cikgu bagi 3 minit untuk kamu gariskan dan keluarkan frasa adjektif yang sudah kamu keluarkan frasa adjektif yang terdapat dalam teks cerita tersebut. Okey, berdasarkan ciri-ciri frasa adjektif yang telah cikgu ajar. Okey, baiklah, boleh mula sekarang. Okey, baiklah. Ya, baiklah. Okey, sekejap. Okey, masa sudah tamat ya. Okey, ini adalah frasa adjektif seperti mana sahabat kamu Syukri telah cakap ya, telah keluarkan. Yang pertama ialah frasa sangat kasihan. Yang kedua ialah ringan tulang. Okey, baiklah. Terima kasih kerana telah memberi kerjasama. Ini adalah dua contoh frasa adjektif yang telah dikeluarkan oleh rakan kamu daripada teks cerita tadi. Yang pertama ialah sangat kasihan dan yang kedua ialah ringan tulang. Baiklah. Dengan menggunakan dua frasa adjektif ini dalam masa 3 minit, cikgu nak kamu hasilkan dua ayat dalam bahasa Melayu yang gramatis berdasarkan fungsi frasa adjektif yang cikgu telah ajarkan. Fungsi frasa adjektif dalam sebuah ayat ya. Okey, baiklah. Aktiviti bermula sekarang. Hasilkan dua ayat berdasarkan frasa adjektif yang kamu temui ini. Okey, baiklah. Ini antara contoh ayat yang telah kawan kamu keluarkan.
Kita dapat lihat ayat yang pertama, berdasarkan frasa adjektif sangat kasihan, Syukri telah maafkan saya, Muhammad Sah telah memberikan ayat itu, Faizal sangat kasihan kepada dia. Adakah ayat ini betul berdasarkan apa yang kita telah pelajari? Ya, betul. Ayat ini betul. Kerana ayat ini menduduki unsur predikat dalam ayat ini. Dan perkataan sangat ini membuktikan bahawa frasa adjektif kasihan ini, kasihan adalah merupakan kata adjektif yang menjadi inti kepada frasa adjektif ini. Kerana sangat ini adalah kata penguat yang biasanya hadir di hadapan frasa kata adjektif. Okey, ayat yang kedua, Syukri seorang yang ringan tulang. Betul ke ringan tulang ni adalah frasa adjektif? Ya, betul. Kerana ringan tulang ini adalah salah satu jenis binaan frasa adjektif yang telah kita pelajari, iaitu frasa adjektif binaan dua perkataan ataupun gabungan frasa nama dengan frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Ringan tulang dalam konteks ini bermaksud seorang yang rajin. Okey. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk cikgu tegaskan balik ataupun ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu kita belajar tentang frasa adjektif yang bermaksud frasa yang menjadi inti, kata nama yang menjadi inti kepada frasa nama. Baiklah, maka saya frasa adjektif. Seterusnya kita belajar tentang binaan frasa adjektif yang terdapat dua jenis, iaitu binaan satu perkataan, binaan dua perkataan, dan terdapat 4 fungsi frasa adjektif di dalam sesebuah ayat, itu menjadi subjek, predikat, unsur keterangan pada frasa nama, dan menjadi unsur keterangan pada frasa kerja. Okey, baiklah, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu lakukan latihan berkenaan frasa adjektif dalam buku teks muka surat 207, dan cikgu nak sebelum kelas kita pada minggu hadapan kamu siapkan tugasan tersebut. Okey, baiklah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.